Ustaz sihat Ustaz Alhamdulillah khair. Syafakallah Faiz, mudah-mudahan cepat sembuh insya-Allah. InsyaAllah, terima kasih banyak Ustaz. InsyaAllah. Dan insyaAllah Ustaz, pada malam ini kita akan sama-sama berkongsi tentang tajuk yang sangat menarik berkenaan dengan kitab Al-Barakatul Makkiyah fi Salawatin Nabawiyah. Kitab yang sangat berkat, insyaAllah akan kita bicarakan pada malam ini. Dan khabarnya minggu lalu Al-Fadhil Ustaz sempat bersama-sama berjumpa dengan anak kepada pengarang kitab yang sangat berkat ini. Alhamdulillah. InsyaAllah nanti Al-Fadhil Ustaz mungkin boleh kongsikan bersama-sama dengan kita juga apa antara intipati yang sempat dikongsikan bersama-sama dalam majlis tersebut dan berkenaan dengan kitab ini. Jadi rakan-rakan saya, untuk anda mengetahui lebih lanjut lagi berkenaan dengan kitab Al-Barakatul Makkiyah fi Salawatin Nabawiyah ini, jadi anda boleh terus setia bersama-sama kami mengikuti Maulid at IKIM FM untuk beroleh manfaat atas perkongsian bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Bismillahi khairil asma' walhamdulillahi mil'u kulli ardin wa sama'. Wassalatu wassalamu ala syamsil anbiya' وإمام الأتقياء حبيبنا وعظيمنا وقدوتنا سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله ياسين حبيب الله طه رسول الله الفاتح والخاتم والناصر والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peminat rancangan Maulid, mudah-mudahan semakin bertambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Malam ini kita khususkan untuk membicarakan satu kitab yang sangat barakah sesuai dengan namanya Al-Barakatul Makkiyah fi Salawatin Nabawiyah, karangan Imamil Muhaddithin wa Najmil Mufassirin wa Zubdatil Muhaqqiqin Al-Alimul Allama Al-Faqih Al-Lughawi Al-Syeikh Maulana Musa Muhammad Musa Ar-Ruhani Al-Bazi rahimahullahu ta'ala wa tayyaba athara. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kitab yang mendapat tempat di hati para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama dan para pencinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kerana kitab Al-Barakat Al-Makkiyah ini adalah kitab yang tidak lain hanyalah untuk menuntun kita supaya bersolawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, dan inilah satu-satunya kitab yang paling banyak mengumpulkan nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, iaitu dengan 805 nama. Di dalam tradisi orang Arab ada satu kaedah yang menyebut kathratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama menunjukkan mulianya pemilik nama-nama tersebut. Sebab itulah Al-Imam Nawawi di dalam Tadhhibul Asma, beliau mengatakan, ketahuilah bahawa banyaknya nama menunjukkan agungnya si pemilik nama-nama tersebut, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama yang sangat banyak, demikian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mempunyai nama yang sangat banyak juga. Sebab itulah sesuatu yang mulia selalunya punyai banyak nama. Lihatlah Allah Subhanahu wa ta'ala punyai nama yang sangat banyak. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian Al-Quranul Karim. Al-Quran bukan hanya namanya Al-Quran, tetapi disebut juga Al-Kitab, disebut juga Al-Furqan dan yang lain-lain. Demikian suratul Fatihah, bukan hanya disebut suratul Fatihah, tetapi juga disebut Ummul Kitab dan nama-nama yang lain. Salat, ibadah yang sangat agung, juga punyai nama yang lain, antaranya Mi'rajul Mu'min,
iaitu Mi'raj untuk kita sebagai orang mukmin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian hari kiamat itu bukan hanya punya satu nama tetapi nama yang banyak. Ini menunjukkan apa? Semakin banyak nama yang dipunyai oleh sesuatu itu ataupun seseorang itu menunjukkan semakin mulia dan agung orang itu. Kerana itulah apa tujuan kita bicarakan nama-nama yang banyak itu dan apa tujuan para alim ulama menulis dengan nama yang sangat banyak. Tujuannya ialah supaya kita lebih kenal dengan pemilik nama yang banyak itu. Kerana semakin kita kenal, maka semakin cinta, dan semakin kita cinta, semakin kita mahu untuk taat kepada apa yang disuruh olehnya dan diminta untuk ditinggalkannya. Kerana itulah orang yang tidak tahu pada sesuatu selalu memusuhi orang itu. Pernahlah disebut di dalam pepatah Arab, An-nasu a'da'un ma jahilu. Manusia selalu menjadi musuh kepada apa yang dia sendiri tidak tahu. Kalau dia tahu hakikat apa yang dia sebutkan itu, umpamanya apa yang dibicarakan itu, sudah pasti dia akan tahu orang itu punyai keagungan, martabat dan kedudukan yang sangat luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali Al-Faqir mohon maaf kepada murid-murid Maulana Muhammad Musa Ar-Rohani Al-Bazi yang barangkali mendengar akan rancangan kita pada malam yang penuh dengan keberkatan ini. Maulana Husnul, Maulana Razif, Maulana Hamzah, Maulana Ismail dan yang lain-lain, mohon maaf dahulu di pohon kalau apa yang disebutkan nanti tidak sepenuhnya memenuhi hak dan kedudukan Maulana Muhammad Musa Ar-Rohani Al-Bazi yang sangat agung ini dan karangan-karangannya yang sangat barakah dan sangat mulia itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada berapa jumlah nama Nabi? Begitu prihatin para ulama kerana inginkan supaya orang kenal akan Nabi dan mengenal akan kedudukannya. Sebahagian ulama mengatakan ia ada 70 nama. Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada 70 nama. Sebahagian ulama lain mengatakan 99 nama sesuai dengan nama Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Abdul Rahman Al-Jazuli di dalam kitabnya yang sangat masyhur dan barakah Dalailul Khairat, beliau mengumpulkan 200 nama ataupun 202 nama lebih demikian. Demikian Ibnu Dahiyah menyebutkan di dalam kitabnya Al-Mustawfa fi Asma'il Mustafa mengumpulkan 300 nama. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menukilkan apa yang disebut oleh Al-Imam Ibnul Arabi di dalam Syarah At-Tirmidzi, menukilkan daripada sebahagian daripada As-Sufiyah, orang-orang Sufi mengatakan anna lillahi alfa ismin, sesungguhnya Allah punyai 1000 nama, demikian wali rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alfa ismin, punyai 1000 nama juga. Dan Masya Allah, Tabarakallah, kenapa begitu ramai, begitu banyak nama sedemikian? Ulama khilaf, kerana ada yang meletakkan nama dan ada yang meletakkan sifat Rasulullah SAW. Lalu sifat dan nama itu digabung, itulah yang menyebabkan nama itu terlalu banyak seperti yang kita sebutkan jumlah-jumlahnya tadi. Masya Allah, Tabarakallah, istimewanya Syekh Maulana Muhammad Musa rahmatullah alaih, beliau mengumpulkan 800 nama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah ada para ulama menyusun nama itu di dalam kitab khas, melainkan beliau yang setakat Al-Faqir kenal dan tahu. Maka kitab beliau yang disebut Al-Barakat Al-Makkiyah ini sangat barakah sekali kerana di dalamnya mengumpulkan nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berjumlah 805 nama itu. Sebab itulah para ulama lain menyusun akan nama Nabi dan sifat-sifat Nabi yang bersumberkan daripada Quran dan hadis di dalam kitab-kitab mereka, tidak kurang daripada 40 kitab. Antaranya Al-Qadhi Iyad di dalam kitabnya Asy-Syifa fi Ta'rifi Huquqil Mustafa, demikian Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Asakir menulis di dalam bab yang khusus dalam kitabnya Tarikh Dimashq, demikian Al-Imam As-Sayuti menulis di dalam kitab
Riyadul Aniqah fi syarhi asma'i khairil khaliqah. Demikian Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Imam Al-Hafidh As-Sakhawi, Al-Imam Ar-Rassa', Al-Imam Ibn Faris, Syekh Yusuf An-Nabhani dan yang lain-lain, rahimahumullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhum, di atas kesungguhan mereka menulis nama-nama ini di dalam kitab-kitab mereka, berusaha untuk mengambil sumber daripada Quran dan hadis tentang nama-nama yang tersebut. Yang kita fokuskan pada malam ini adalah kitab Al-Barakat Al-Makkiyah fi Salawatin Nabawiyah yang dikarang oleh Imam Al-Muhaddithin, Najm Al-Mufassirin dan Zubdah Al-Muhaqqiqin, Al-Allamah Al-Faqih Al-Muhaddith Al-Lughawi, Maulana Muhammad Musa Ar-Ruhani Al-Bazi rahimahullahu ta'ala alaih rahmatan wasi'ah. Beliau ini subhanallah sangat terkenal dengan khumul, tidak mahu masyhur, tidak mahu terkenal, tetapi ilmunya tabahur melaut. Syekhul Hadith wa Tafsir ini adalah ulama besar Islam zaman moden ini yang lahir dari bumi Pakistan. Dilahirkan pada tahun 1935 Masehi. Beliau ditakdirkan yatim pada ketika umur 7 tahun ketika ayahnya yang sangat mulia meninggal dunia. Diasuh seterusnya oleh ibunya yang sangat salihah, mendidik dengan ajaran agama yang sempurna, lalu dihantar belajar agama seawal kecil umurnya kerana mengikut nasihat bapanya Maulana Muhammad rahmatullahi alaih. Syekh Maulana Musa Al-Ruhani Al-Bazi bermusafir ke banyak tempat, antaranya ke daerah Quetta, Akora Khatta, Multan dan tempat-tempat lain untuk menuntut daripada ulama-ulama besar dan menjadi persaksian rakan-rakan sepengajian beliau, menyebutkan bahawa beliau Syekh Muhammad Musa Al-Bazi ini sangat tekun dalam belajar, tidak pernah berehat dan tidak pernah tidur walaupun sebentar ketika mengaji, ketika belajar. Inilah akhlak penuntut ilmu yang sepatutnya juga dipraktikkan oleh penuntut-penuntut ilmu untuk mendapat ilmu yang barakah. Beliau Masya Allah tabarakallah adalah sahibul mu'allafat, adalah seorang yang sangat banyak karangannya dalam pelbagai disiplin ilmu pengetahuan, apakah ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fiqh, ilmu usul fiqh, ilmu bahasa dan yang lain-lain. Ditulis di dalam bahasa Arab, bahasa Urdu dan bahasa Parsi, bahasa yang utama ini, sehingga beliau dan kitab-kitab beliau mendapat perhatian yang sangat besar daripada ulama-ulama di Pakistan sendiri dan ulama-ulama Arab di negara-negara Arab. Dan Masya Allah tabarakallah, ketika kitab-kitab karangan beliau yang penuh barakah ini dibawa di hadapan ulama-ulama Arab, para ulama Arab ini bertanya, apakah benar orang ini orang bukan Arab, orang ajam? Apakah pengarang ini masih hidup lagi? Apakah orang ini Masya Allah punyai anak murid yang ramai? Kerana apa? Kerana apa yang dituliskan oleh beliau ini sangat barakah dan sangat tinggi nilai dan mutunya, dan ia seperti suatu ilmu yang ghazir, yang lebat, yang mencurah-curah, seperti ilham Rabbani yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka tercengang-cengang kerana yang menulisnya ini dengan bahasa Arab yang sangat tinggi, kesusastraan dan mutunya demikian, perkara-perkara yang ajaib-ajaib yang tidak datang melainkan daripada ilham Rabbani daripada Allah kepada hati orang yang benar-benar ikhlas dan benar-benar bersih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah beliau itu, sehingga dikatakan dilahirkan beberapa ratus tahun sebelum ini kerana kehebatan beliau. Seolah-olah beliau bukan orang zaman ini, tapi zaman sebelumnya, kerana kehebatan yang sangat luar biasa.
Kitab hadis beliau yang terkenal iaitu Riyadhus Sunan, syarah kepada kitab Sunan Tirmizi, itu berjumlah 50 jilid keseluruhannya yang mendapat pujian daripada ulama hadis di India dan di Pakistan, demikian di luar daripada India dan Pakistan, sehingga ulama Arab pun demikian memujinya. Kitab tafsir beliau iaitu syarah kepada tafsir Al-Baydawi, itu menjangkau kepada 55 jilid. Masya Allah, tabarakallah. Kitab beliau yang lain, Fathullah fi Khasa'is Ismillah, itu berbahasa Arab, 2 jilid besar dengan setebal 1500 muka surat, menerangkan kebesaran Allah di sebalik kalimah Allah sahaja, iaitu kupasan yang tidak pernah dibahaskan oleh mana-mana ulama di dalam kitab-kitab mereka sebelumnya dengan sebegini mendalam dan sangat ajaib sekali, sehingga kerajaan Arab Saudi mengundang beliau untuk diberikan PhD, ijazah PhD untuk kitab yang sangat mulia ini. Lalu beliau katakan, saya menulis kitab ini untuk keredaan Allah, bukan untuk pangkat duniawi. Lalu beliau menolak, Masya Allah, pemberian ijazah PhD itu, Faiz. Masya Allah. Nah, itu menunjukkan beliau tidak pandang pada dunia, tapi beliau melihat kepada Allah yang mulia. Masya Allah, tabarakallah. Kitab beliau Qasidatul Husna fi Asma'in Nabiyil Uzma, itu menghimpunkan 500 nama Nabi. Kitab beliau Najmus Sa'ad fi Mabahith Amma Ba'd, kitab beliau ini mensyarahkan kalimah amma ba'd yang di permulaan kitab ataupun permulaan syarahan itu, Faizna. Kan orang selalu sebut amma ba'd, pendek saja, Faizna, dua perkataan, tapi beliau jelaskan dengan penjelasan sehingga 1.3 juta, Faiz. Masya Allah. Ini menunjukkan ilmu yang ghazir, ilmu yang sangat lebat, mencurah-curah ilham Rabbani daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab beliau Fathul Alim fi halli ishkali tashbih al-azim fi hadith kama sallaita ala Ibrahim, mensyarahkan lebih daripada 190 keunggulan Sayyiduna Nabi Ibrahim dalam salawat al-Ibrahimiyah. Itu diterangkan 190 keunggulan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kitab beliau Usulul Fiqh adalah satu syarah yang sangat menakjubkan pada syarah pada kitab yang kesusastraan Arab yang menjadi pujian dan sanjungan ulama-ulama besar yang pakar bahasa dan pakar bahasa Arab. Di samping itu beliau punyai kitab-kitab yang berbentuk makhtutat, yang masih lagi bentuk manuskrip dalam pelbagai lapangan ilmu, dan lapangan menyebabkan beliau menjadi antara ulama yang paling banyak menulis pada zaman ini. Beliau mengajar hadis selama 40 tahun, menghasilkan puluhan ribu ulama. Pelajar-pelajar dari seluruh dunia datang belajar dengan beliau di Jami'ah Ashrafiyah beliau di Lahore, Pakistan yang sangat barakah itu. Sekadar menyebut sahaja nama, antaranya Maulana dan para masyayikh yang mengaji dengan beliau yang datang daripada Malaysia. Antaranya adalah Maulana Husnul Nizam, Hizam Hamzah, Maulana Husnul Nizam Hamzah, pembantu khas kepada beliau, Maulana Hamzah dan Maulana Ismail Madris, hafizahumullahu wa ta'ala. Dan semua mereka ini adalah syekh, tenaga pengajar hadis di Madrasah Miftahul Ulum Seri Petaling dan cawangannya. Demikian ulama-ulama lain yang mengambil barakah daripada beliau dan anak beliau, antaranya Maulana Razif dan yang lain-lain, hafizahumullahu ta'ala wa ra'ah. Beliau ini Masya Allah di akhir hayat beliau, setelah menumpukan seluruh hidupnya mengajar, belajar, mengarang kitab, memberi islah kepada masyarakat, akhirnya beliau diuji oleh Allah, ditakdirkan dengan penyakit hati. Akhirnya beliau meninggal dengan penyakit itu di atas katil dalam biliknya di saat akhir kematian beliau. Itu sangat ajaib sekali. Berkumpul hampir 30 orang pelajar dan ulama-ulama tempatan yang menziarahi beliau.
Dan yang peliknya Faiz, beliau minta yang hadir itu Faiz sama-sama mengucap kalimah syahadah. Beliau yang minta. Sepatutnya orang yang minta, tapi beliau minta untuk sama-sama mengucap kalimah syahadah dengan suara yang nyaring. Ketika semua membaca kalimah syahadah, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kerahimannya, lalu beliau wafat pada ketika itu, ketika menunggu untuk sembahyang asar pada 19 Oktober 1998 pada usia 63 tahun, masya-Allah, seperti usianya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beribu-ribu orang menyembahyangkan jenazah beliau, dan jenazahnya yang mulia itu dikebumikan di tanah perkuburan Mayani Sahib, Lahore, Pakistan. Dan selama lebih 7 bulan Faiz, orang mencium bau harum daripada kubur beliau yang sangat diberkati Allah Subhanahu wa taala, tanda apa pengorbanan dan khidmat beliau kepada agama itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana beliau mewakafkan seluruh hidup beliau dalam pengajaran, penulisan, suluk, dan beliau diiktiraf sebagai orang yang sangat alim dalam bidang hadis, tafsir, fiqh dan pelbagai ilmu Islam yang lain. Karya-karya beliau itu, masya-Allah, tabarakallah, menunjukkan beliau seorang yang sangat hebat dalam ilmu, dan pengajaran, dan kesungguhan beliau mengajar menunjukkan beliau sangat bersungguh dalam berdakwah, dan kezuhudan dan khumul beliau itu menunjukkan ketinggiannya dalam kesufiannya dan keikhlasan beliau, yang menyebabkan setiap siapa sahaja yang mengaji dengan beliau akan merasa tenang dan sangat bahagia sekali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati ruhnya yang sangat mulia dan mengembalikan keberkatan dirinya dan keberkatan ilmu dan manfaatnya kepada kita semua. Allahumma amin. Hadza wa billahi taufiq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, setelah kita tahu dan kenal dengan siapa pengarang kitab yang sangat berkat ini, Syekh Maulana Muhammad Musa Ar-Rohani Al-Bazi ini, kehidupan yang sangat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengakhiran hidup yang sangat diberkati, dan sehingga sekarang kitab beliau dibaca dan diterjemahkan. Terutama sekali yang banyak diamalkan oleh orang adalah kitab yang nak kita bicarakan ini, iaitu kitab salawat yang berjudul, yang bernama Al-Barakat Al-Makkiyah fi Salawatin Nabawiyah. Kitab ini menghimpunkan 800 nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kelebihan salawat dan salam ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam itu tidak perlu kita jelaskan lagi, kerana kalau tidak ada ayat dan hadis lain yang menunjukkan keutamaan bersalawat, cukuplah dengan firmanullah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ternyata Syekh Maulana Muhammad Musa Ar-Rohani Al-Bazi mengumpulkan nama-nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita salawatkan ke atas baginda. Maka sangat banyak sekali, semakin banyak untuk kita ucapkan salawat, bukankah semakin banyak pahala dan ganjarannya? Ma akthara fi'lan akthara fadla, apa yang banyak dibuat maka tentulah akan mendapat banyak pahala. Alhamdulillah, kitab beliau yang asalnya ditulis dan dicetak dengan tulisan tangan, akhirnya dapat dicetak dengan tulisan komputer, alhamdulillah. Dan di Malaysia kitab ini dikhidmatkan, sudah diterbitkan oleh Maulana Muhammad Razif Mazahiri hafizahullahu wa ra'ah. Dan kitab ini masya-Allah Faiz susah difahamkan oleh Syekh Maulana Muhammad Razif sendiri. Sepanjang 7 ke 8 bulan diterbitkan, sudah mencapai 100,000 naskah Faiz. 100,000 naskah, suatu penerimaan yang sangat luar biasa berkat kitab ini sendiri, kerana tidak lain hanyalah untuk kita bersalawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kalau boleh sedikit Al-Faqir bacakan apa yang dinukilkan di dalam kitab ini tentang kelebihan membaca kitab barakat ini. Sebenarnya kelebihannya ini kembali kepada berkat salawat itu sendiri Faiz, dan berkat keikhlasan Syekh Maulana Muhammad Musa Ar-Rohani Al-Bazi sendiri yang menulisnya.
Dan ini sebenarnya untuk membesarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Orang yang membacanya ini mudah-mudahan akan dipelihara daripada kerisauan dan kebimbangan, ancaman musuh, siapa sahaja yang membuat kacau bilau, sama ada orang fasik dan sebagainya, dirinya dan keluarganya serta rumahnya yang dibacakan salawat ini akan diselamatkan daripada banjir dan kebakaran, dijaga daripada dirompak dan kecurian. Dia seperti berada di suatu kubu yang sangat kuat dan kukuh, yang diselubungi dengan rahmat, keberkatan, ketinggian, kemuliaan, keberkatan, kesejahteraan dan afiat. Dan Masya Allah, Tabarakallah, Syekh Maulana Muhammad Musa Ar-Ruhani Al-Bazi sendiri telah mendoakan kepada sesiapa sahaja yang membaca salawat ini ketika beliau masih hidup, Faiz. Beliau habiskan menulisnya dekat Makkah. Dan beliau mendoakan siapa sahaja yang membaca kitab ini, dan beliau doa ini dekat Masjidil Haram, dekat dengan Kaabah, maka bertambah-tambah akan keberkatan yang membaca salawat ini. Antara doa beliau ialah orang yang membaca kitab ini, yang menyimpan kitab yang mulia ini di rumahnya, mudah-mudahan yang kita bacakan tadi dipelihara daripada setiap kerisauan dan kebimbangan, ancaman musuh, diselamatkan daripada banjir dan kebakaran. Dan kita sebutkan tadi, yang saya sebutkan tadi, itulah yang didoakan oleh beliau, Masya Allah, Tabarakallah, yang dinukilkan oleh Al-Fadhil Maulana Muhammad Razif Mazahiri di dalam kitab beliau ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau Masya Allah, Tabarakallah, sendiri punyai karamah yang sangat banyak, Faiz, kerana kebersihan hati beliau. Tidak sedikit orang kafir yang menjadi masuk Islam di tangan beliau. Disebutkan di dalam kitab ini yang diterjemahkan oleh Syekh Maulana Muhammad Razif, lebih 2,000 kafir yang telah memeluk Islam di tangan Maulana Musa, dan mereka mengambil bai'ah islah daripada beliau. Masya Allah, Tabarakallah. Pernah ini yang Al-Faqir dengar ketika berjumpa, dan Alhamdulillah dibagi kesempatan yang Faiz sebutkan tadi bersama dengan Majlis Maulana Zuhair, anak kepada beliau. Masya Allah, Tabarakallah, orangnya sangat tawaduk sekali, Faiz. Ustaz Don sempat bersama dengan beliau panjang masa, sejak daripada Masya Allah sebelum maghrib, dengan selepas Isya bersama dengan beliau, melihat ahwal beliau dalam majlis khas di masjid itu. Subhanallah, menunjukkan kealiman beliau dan tawaduknya beliau, mewarisi akan perangai ayahnya. Masya Allah, Tabarakallah. Dan beliau berpesan untuk kami supaya dipanjang-panjangkan amalan ini untuk kebaikan keseluruhannya. Dan cerita selepas Insya malam itu, beliau ceritakan, ini Ustaz dengar sendiri, Faiz, apa yang disebut oleh beliau, yang diterjemahkan oleh Al-Fadhil Maulana Usama. Katanya ada seorang yang membaca tentang kisah hidup beliau, Faiz. Beliau dikatakan seorang sufi, seorang yang zuhud, tetapi ketika orang yang tadi itu, Faiz, ketika melihat beliau di alam yang nyata, di satu keadaan, ternyata beliau berpakaian kemas, berpakaian cantik, rapi, walhal yang diketahuinya orang zuhud itu mesti pakaian yang tak apa-apa cantik lah, Faiz, agak sederhana. Ke dalam hatinya, macam mana orang ini dikatakan zuhud dan sufi tetapi berpakaian kemas begini, segak lagu tu, bergaya. Akhirnya, Faiz, malam tu dia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan baginda memarahinya. Kenapa kamu bersangka kurang baik dengan Muhammad Musa Ar-Ruhani ini? Bermakna ini beliau mendapat perhatian khusus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ditegur khusus oleh Nabi dalam mimpinya, Faiz. Ini adalah satu karamah. Siapa yang membicarakan hal sebegini, sebenarnya satu karamah, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang lain tahu bahawa orang itu sangat mendapat perhatian oleh baginda Rasulullah, Sayyidul Wujud, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Antara karamah beliau yang sangat besar, cukuplah dengan kita melihat kirangan beliau yang berjilid-jilid itu, Faiz, dan sangat dan berjilid dan sangat tinggi nilainya. Itu adalah satu bentuk karamah beliau yang sangat luar biasa. Yang kita sebutkan tadi, beliau ini seorang yang diakui akan kealimannya dalam ilmu tafsir, dalam ilmu hadis, dalam kesufian yang sangat tinggi, kerana beliau mendapat pujian daripada ulama-ulama besar selepas kewafatan beliau. Dan murid-murid beliau yang pernah mengaji dengan beliau menceritakan tentang setiap kali berdamping, selama berdamping dengan beliau, mereka merasakan kebahagiaan, ketenangan dan mendapat nur dan semangat dalam beribadah. Masya Allah, tabarakallah. Dan tidak kurang juga orang yang takut memandang wajah beliau, Faiz, kerana beliau dikatakan Masya Allah punya karamah yang Allah kurniakan sampai orang takut untuk memandang wajahnya. Dan beliau pun selalu berserban dan berkelubung, Faiz, untuk menjaga pandangan beliau. Demikian antara pakaian ulama-ulama dan pakaian beliau inilah seperti pakaian Imam Malik, Imam Darul Hijrah yang sangat mulia itu. Antara karamah beliau yang lain, selama 7 bulan kubur beliau wangi dan harum, Masya Allah, tabarakallah. Dan di tempat kubur beliau itu diambil tanah di 4 tempat, maka setiap tempat itu wangi dan wanginya tidak sama satu dengan yang lain, Faiz. Ini kelebihan, Masya Allah, tabarakallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Faqir sendiri mendengar orang yang membaca ini menyebutkan tentang kelebihan salawat ini. Ini didengar Al-Faqir sendiri daripada kalam mereka sendiri. Orang Malaysia, Masya Allah, tabarakallah. Antaranya mereka rasa lainlah. Satu, yang kedua mereka rasa ketenangan yang lain, dan ada perkara-perkara yang mungkin sulit untuk saya sebutkan di sini sebab ia melibatkan karamah dan melibatkan pemberian yang istimewa. Di Malaysia, silakan tuan-tuan, puan-puan yang mendengar dan ingin beramal dengannya untuk mendapat ijazah membacanya daripada murid-murid rapat beliau yang boleh saya sebutkan di sini. Maulana Husnul Hizam Hamzah, Maulana Hamzah, Maulana Ismail Madris, Maulana Muhammad Razif Mazahiri, orang-orang yang sangat rapat dengan beliau dan rapat dengan anak beliau. InsyaAllah mereka boleh mengijazahkannya dan jumpalah mereka secara khusus. Adapun yang Al-Faqir dengar pada malam itu untuk membacanya ini, silakan sahaja. Tetapi untuk mendapatkan ijazah, sebolehnya terus menghubungi beliau di Pakistan melalui alamat-alamat yang tertentu ada di dalam kitab ini. Nanti siapa yang memilikinya boleh menghubunginya, ataupun melalui maulana-maulana yang saya sebutkan tadi di situ. Kitab ini sangat barakah sekali. Usahakan untuk mendapatkannya nanti dengan maulana-maulana yang telah kita sebutkan tadi. Mudah-mudahan Al-Faqir di kalangan orang yang banyak membacanya dan orang lain yang mendengarnya, mudahan menjadi asbab untuk kita semakin cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, dan orang yang membacanya untuk tidak lupa kepada pengarangnya, iaitu Maulana Muhammad Musa Ar-Ruhani Al-Bazi. Demikian keluarga beliau, dan Allah muliakan 4 orang anak beliau, anak almarhum pengarang kitab ini, semuanya menjadi ulama yang terkenal di Pakistan sekarang ini. Mudah-mudahan kita dikurniakan Allah seperti apa yang dikurniakan kepada Syekh Maulana Muhammad Musa dan yang lainnya. Hadza wabillahi taufiq. Kitab yang sangat berkat, dan alhamdulillah Fadil Ustaz dapat kongsikan bersama-sama dengan kita berkenaan dengan pengarang kitab ini, Maulana Muhammad Musa Ar-Ruhani Al-Bazi, pada malam ini dengan tajuk Barakatul Makiyah fi Salawatin Nabawiyah. Dan kita nak terus saja kepada bicara kita masih lagi berkenaan dengan kitab ini. Satunya Ustaz, kenapa perlu mencipta selawat yang tiada riwayat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hidayatan lis-shawab. Soalan ini sangat bagus sekali, Faiz, dan soalan ini pun banyak ditanya oleh barangkali orang di luar sana. Kenapa harus mencipta salawat lagi sedangkan itu bukan datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita katakan bahawa sesuatu yang tidak datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak bermakna tidak boleh. Kalau dikatakan mencipta salawat selain daripada salawat ataupun sirah
ataupun perkataan, cara yang datang daripada Nabi sendiri. Kenapa Sayyiduna Abdullah bin Umar dan Sayyiduna Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma mencipta salawat yang tidak datang daripada Nabi SAW. Ini sangat masyhur sekali. Salawat Ibnu Mas'ud sangat masyhur sekali untuk seseorang mendapat syafaat baginda Rasulullah SAW. Ini para sahabat, dan tidak pernah pun Nabi untuk mengajar salawat ini. Kalaulah tidak boleh, bermakna para sahabat melakukan sesuatu yang tidak boleh dan tidak benar, maka ini sangat tidak benar sekali. Kerana siapa tidak kenal dengan Abdullah bin Umar, orang yang sangat-sangat prihatin untuk mengikut apa sahaja jejak Rasulullah SAW. Pernah sekali Faiz bercerita sedikit, beliau naik unta dan ketika itu berkumpul di satu tempat, ternyata beliau pergi ke satu tempat, pergi ke situ berehat sekejap dan pergi tempat lain. Orang bertanya, kenapa demikian wahai Ibnu Umar? Beliau katakan, dulu ketika Nabi masih hidup, Nabi pernah buat sebegini. Nabi berada dekat kawasan kita ini dan Nabi pergi ke kawasan yang saya pergi tadi, dan Nabi pun pergi tempat lain. Saya pun tidak tahu apa hikmahnya. Begitu, Masya Allah, kuatnya beliau mengikut akan amalan Nabi dan apa yang dibuat oleh Nabi SAW. Dan diberitakan dahulu pernah Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berjalan di satu tempat dan tiba-tiba beliau merendahkan akan tengkuknya, kepalanya, seperti ada satu yang menghalang dahan di hadapan itu. Lalu beliau kemudian kembali berjalan seperti biasa. Ketika ditanya orang, beliau katakan, dulu di sini ada satu pokok yang dahannya agak panjang, dan saya lihat Nabi melaluinya dan buat seperti saya buat tadi, Faiz, walau tak ada pokok dekat situ. Itu kerana cintanya kepada baginda Rasulullah SAW. Kerana cintanya itu dia membuat salawat untuk memuji Nabi SAW sebagai tanda cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Bukan bermakna salawat yang Nabi ajar itu tidak cukup ataupun tidak cukup tinggi. Amalan, doa, wirid, apa sahaja yang paling bagus datang daripada Quran. Yang kedua datang daripada baginda Rasulullah, hadis. Tetapi yang dibuat oleh ulama-ulama itu sebagai satu untuk menunjukkan mereka juga, ya Rasulullah, untuk membuat kata-kata untuk memuji Nabi SAW. Demikianlah salawat yang dibuat oleh Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Demikian salawat yang terkenal yang ditulis oleh Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i punyai salawat yang tersendiri. Masya Allah. Siapa yang boleh mengomentari tentang alim Quraisy ini yang ilmunya memenuhi dunia? Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala alaih. Sebab itulah Faiz dan sidang pendengar yang dirahmati Allah, pada malam Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini, sebab itulah ulama-ulama tidak melepaskan peluang. Di samping ilham Rabbani yang mereka dapati itu, mereka menulis salawat-salawat yang ada yang pendek, ada yang panjang-panjang, sebagai suatu tanda untuk menunjukkan, ya Rasulullah, kami cinta kepadamu. Lalu kecintaan itu ditulis dan dizahirkan dalam bentuk salawat dan perkataan. Akhirnya menjadi masyhur salawat-salawat itu. Dan banyak sekali contoh salawat ini ditulis oleh Al-Arif Billah Syekh Yusuf An-Nabahani di dalam kitabnya Afdalus Salawat ala Sadatis Sadat. Silakan untuk melihatnya di sana. Hadza wabillahi taufiq. Syukran Ustaz. Afwan. Ada juga yang bertanya Ustaz, tadi Al-Afdal Ustaz dah pun menyebut berkenaan dengan kelebihan-kelebihan dan juga didoakan oleh pengarang kitab yang berkat ini supaya dihindarkan daripada kebimbangan, keresahan dan sebagainya. Adakah ada dalil berkenaan dengan kelebihan-kelebihan yang disebutkan tadi tu Ustaz? Masya Allah, tabarakallah, soalnya sangat baik Faiz. Dan sebenarnya ini juga bukan hanya untuk kitab ini ditanya orang Faiz, malah
kitab Sahihul Bukhari, kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa, kitab Burdah Al-Busiri pun orang perkatakan juga, Faiz, ya. Dari mana datang kelebihan-kelebihan, karamah-karamah sebegini, masya-Allah tabarakallah. Kita ingin katakan bahawa yang namanya mauhub, pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala itu tidak semestinya ditulis, tidak semestinya dicatat. Umpamanya salawat, jelas kita katakan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha asyarah. Siapa yang bersalawat kepadaku maka Allah bersalawatnya 10 kali. Salawat daripada Allah ini bermakna rahmat. Maka rahmat itu dalam bentuk yang pelbagai, kurniaan itu dalam bentuk yang pelbagai. Maka kerana itu, apa sahaja pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan pemberian itu terpulang kepadanya Allah. Apakah Allah ingin supaya namanya tadi dinaikkan, ataupun mudah rezeki, ataupun pangkatnya naik, rumahnya selamat daripada kebakaran, daripada kecurian dan sebagainya, ini semuanya adalah dalam haknya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita katakan tadi, ini adalah doa pengharapan daripada pengarang kitab itu. Nah, doanya. Jadi kita pun minta apa sahaja doa, boleh sahaja. Jadi itu adalah suatu doa. Adapun yang cerita-cerita orang yang mengalaminya, ini adalah suatu pemberian daripada Allah, menguatkan lagi akan keberkatan amalan itu. Dan setiap orang itu berbeza. Pemberian itu dan pengalaman itu adalah suatu yang tidak pernah berbohong, Faiz. Jadi katakan pengalaman adalah suatu guru yang sangat baik, dan pengalaman tidak pernah berbohong. Kerana orang itu mengalaminya. Jadi pengalaman itu, perasaan pengalamian itu adalah suatu yang sangat benar dan terpulang kepada masing-masing caranya. Sebab itulah ada orang yang mengalami sebegini ketika membaca salawat ini, kitab ini, maka dia ceritakan, saya Masya Allah ketika membacanya cepat saya sampai di perjalanan. Dia yang mengalaminya. Dan saya ketika membacanya, Masya Allah tenang fikiran saya. Dia yang mengalaminya. Demikianlah yang lain. Pemberian-pemberian yang lain tidak semestinya perlu ada dalil Quran menyebutkan begini-begini, hadis menyebutkan begini-begini, sebab semuanya adalah suatu yang mauhub, pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Satunya pengalaman masing-masing berbeza. Nah, betul. Dan disebutkan tadi Ustaz berkenaan dengan kitab yang sungguh barakah ini, Al-Barakatul Makkiyah fi Salawatin Nabawiyah ini, menghimpunkan sebanyak 800 nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sebegitu banyak nama, sedangkan di dalam Al-Quran dan juga hadis tidak dibicarakan sebegitu banyak nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, masya-Allah, soalannya sangat baik, Faiz. Memang benar, nama-nama yang disebut di dalam Quran, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah sebanyak yang disebutkan di sini dan disebutkan dalam kitab-kitab yang lain. Pun begitu kita katakan di awal tadi, nama-nama dan bilangannya ini adalah khilaf ulama. Maka bila khilaf ulama itu tidak menjadi masalah. Kerana ulama itu kalau mereka khilaf, harus kita ambil perhatian dahulu. Yang khilaf ini adalah ulama, bukan orang biasa. Ulama yang sudah memumpuni ilmunya, Masya Allah dari segi amalan, khasyah, tadallul, inkisarnya. Maka kalau mereka khilaf itu tidak mengapa. Sebab khilaf itu adalah rahmat. Dalam satu athar disebut, ikhtilafu ummati rahmatun. Khilaf umatku adalah rahmat. Dan yang kita sebutkan tadi, kenapa banyak sedemikian? Sebab ada ulama mengatakan bahawa yang disebut dalam Quran dan hadis itu adalah nama-nama. Adapun sifat-sifat juga disebut di dalam Quran dan hadis dan di dalam athar. Dan kalau dicampur sifat-sifat dan nama itu sangat banyak sekali. Maka sebab itulah dia sangat banyak, kerana bercampur antara nama dan antara sifat. Sebab itulah namanya yang sangat banyak sekali. Kemudian kita katakan, sebanyak mana pun menulis, tidak pernah ada ulama-ulama yang mengatakan haram menulis sebanyak nama begitu. Walhal semakin banyak kita sebutkan tadi, maka semakin menunjukkan ketinggian, kedudukan, keagungan orang yang punya nama itu. Bukankah yang kita bicarakan ini siapa? Adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Busiri sahaja menyebutkan, famablaghul ilmi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihimi.
kemuncak kepada ilmu, mengenal bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia dan baginda adalah makhluk yang paling mulia. Kita ambil perhatian, baginda bukan manusia yang paling mulia, bukan nabi yang paling mulia, bukan rasul yang paling mulia, tetapi makhluk yang paling mulia alal itlaq. Masya Allah, tabarakallah. Maka karena itulah ada ulama-ulama yang mengatakan sehingga namanya itu 1000 nama itu tidak pelik. Kalau lebih daripada itu pun akal kita boleh menerimanya, kerana yang kita bicarakan ini Muhammadun basharun la kal bashar bal huwal yaqutu bainal hajar. Nabi Muhammad itu adalah manusia, na'am, tapi bukan seperti manusia biasa. Baginda adalah permata seperti permata yakut di antara batu-batu permata yang lain. Maka semakin banyak menunjukkan semakin tinggi nilainya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tolak bandingannya selepas Allah Subhanahu wa taala. Syukran Ustaz. Afwan. Dan Ustaz ada menyebut tadi berkenaan dengan mendapatkan ijazah untuk beramal dengan kitab ini maupun kitab-kitab yang lain. Kenapa perlunya ijazah itu Ustaz dalam kita nak beramal dengan kitab-kitab Ustaz? Nah, Masya Allah, tabarakallah. Soalan yang sangat baik, Faiz. Ijazah ini bukan hanya dalam bab hadis, dalam bab qiraah, baca Quran, dalam bab amalan pun sedemikian. Sebab itu ulama-ulama hadis ada menulis tentang adatut tahammul. Adatut tahammul itu dalam satu pengajian hadis, dalam ilmu riwayat, bagaimana untuk kita mendapatkan hadis daripada guru kita. Kenapa? Supaya jangan disebarangkan perkataan itu bukan daripada Nabi tapi dikatakan Nabi. Itu maksudnya berdusta. Kerana ulama nak menjaga itu, Faiz, sampai ada adat at-tahammul. Macam mana? Apakah dengan jalan ijazah? Apakah dengan jalan as-sima, mendengar? Apakah dengan jalan membaca di hadapan para masyayikh? Apakah dengan jalan munawalah dan sebagainya? Itu adalah cara-cara supaya apa? Dijaga hadis itu tadi. Sama dengan amalan. Amalan yang diambil dengan sebarangan tanpa tidak ada sanadnya, amalan ini takut-takut nanti dipermain-mainkan, maka nilainya jadi semakin kurang dan keberkatannya makin kurang. Karena itulah ulama mengatakan mana-mana amalan silakan sahaja beramal akan dapat pahala. Tetapi kalau beramal dengan ijazah, dengan sanad, itu menunjukkan kita bersungguh nak dapatkan sanad. Bukan senang, Faiz, nak dapatkan sanad. Dan orang pula bukan senang nak bagikan sanad. Dilihatkan orang itu dulu, apakah dia thiqah, apakah dia sungguh-sungguh beramal ataupun hanya mempermainkannya. Di situlah nilainya amalan itu tadi. Maka ulama katakan kalau amalan tidak bersanad, silakan beramal dapat pahala. Tapi kalau dengan sanad dan ijazah akan mendapat tambahan barakah daripadanya. Karena itulah dijaga ulama akan ijazah itu dan sanad itu. Maka itu adalah mumayyizat di antara kelebihan umat ini. Berkata Sayyiduna Abdullah ibn al-Mubarak, laula sanad laqala man sya'a sya'a. Kalaulah tidak ada sanad, maka pasti orang akan berbicara apa sahaja yang dimahu olehnya. Demikian ijazah itu. Kalau tidak ada ijazah, maka orang akan mendakwa semahunya. Tapi bila ada ijazah, maka tahu daripada mana amalan ini, siapa yang mengijazahkannya, kitab mana, maka bertambah kita menjaga amalan itu. Di situ nanti akan timbulnya barakah, di samping ia bersambung kepada yang mempunyai amalan. Hadza wabillahi taufiq. Syukran Ustaz. Mungkin yang terakhir Ustaz berkenaan dengan Ustaz mungkin dah biasa memperingatkan kita berkenaan dengan adab untuk kita berselawat, menjaga adab dan sebagainya. Kitab ini penuh dengan nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita nak beradab Ustaz untuk kita mengamalkan kitab ini supaya amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, soalannya sangat baik, Faiz. Alhamdulillah. Untuk juga pengajaran dan menjadi keinsafan siapa sahaja yang mendengar, untuk mendapat barakah sesuatu amalan itu, pertama sekali dapatkanlah ijazah dan sanad daripada orangnya. Di Malaysia tadi kita sudah sebutkan beberapa nama tadi. Silakan tuan-tuan untuk pergi dan untuk mendapat manfaat daripada para masyayikh yang kita sebutkan tadi, termasuklah Maulana Razif, Maulana Husnul Hizam, Maulana Ismail Madris, Maulana Hamzah dan yang lain-lain.
untuk mendapat keberkatan bersambung sanad itu. Satu. Yang kedua, hendaklah kita sangka baik dan kita memuliakan orang yang menyusun salawat itu, Faiz. Kalau di sini adalah Syekh Maulana Muhammad Musa Ar-Ruhani Al-Bazi, demikian kita juga memuliakan keturunan beliau, anak-anak beliau dan susur galur beliau. Dan kita bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita menjunjung akan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersalawat. Sebab itulah sangat bagus sekali seperti yang diajar oleh Al-Syekh Al-Alim Al-Allamah Al-Muhaddith Al-Syekh Muhammad Zaki Ibrahim, seorang ulama besar di Mesir. Beliau katakan sangat bagus sekali untuk kita sebelum bersalawat, Faiz, mula-mula tu sebelum bersalawat, untuk kita bacakan dahulu firmanullah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Barulah kita bersalawat, seolah-olah kita mengatakan labbaika ya Allah, kami menyahut seruanmu yang dalam ayat tadi untuk bersalawat dan memberi salam kepada Nabi, ya Allah. Lah, sekarang ini kami bersalawat. Itu lebih lagi touching. Kemudian bila kita membaca salawat ini, kita membaca dengan penuh penghayatan, penuh dengan pengagungan kepada Sayyidul Wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Dan kita membaca salawat ini sebenarnya kita menyahut akan seruan Allah Azza wa Jalla dan perintah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salawat ke atas baginda sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Syukran Ustaz. Yang terakhir Ustaz, khulasah untuk bicara kita berkenaan dengan kitab Barakatul Makiyah fi Salawatin Nabawiyah ni Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, mengikut apa yang disebut oleh Maulana Razif hafizahullah wa ra'ah, 8 ke 7 bulan diterbitkan kitab ini, sudah dicetak dan diedarkan 100,000 naskah. Ini sangat luar biasa, menunjukkan keberkatan kitab ini kerana barakah pengarangnya yang sangat ikhlas dan kerana salawat yang ada di dalam kitab ini sendiri. Al-Faqir mengajak untuk semuanya memiliki kitab ini dan beramal dengannya. Dan cara pengamalannya ada disebutkan oleh Maulana Razif di dalam kitab ini, untuk kita dapat sama-sama mengkhatamkannya mungkin dalam 1 hari ataupun mungkin dalam 1 minggu. Jadi kembalilah kepada Maulana yang kita sebutkan tadi yang ada di Malaysia untuk dapat cara mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganjari Syekh Maulana Muhammad Musa Ar-Ruhani Al-Bazi di atas karangan dan tulisan beliau yang sangat manfaat ini diterima oleh semua ulama dan diterima oleh orang-orang yang cintakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan edisi khas ini kita bawakan pada malam ini, Faiz, sebenarnya datang daripada hati Al-Faqir yang sebegini mengharapkan apa, Faiz, mudah-mudahan Ustaz dan Faiz tergolong di kalangan orang yang mencintai Syekh Maulana Muhammad Musa Ar-Ruhani Al-Bazi, ulama yang besar ini. Dan mudah-mudahan kami, Faiz dan saya Al-Faqir sendiri, termasuk di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u man ahabba, seseorang itu akan dipulkan bersama dengan orang yang dicintainya. Segmen pada malam ini mudah-mudahan menjadi tanda dan menjadi bukti kami juga mencintai Syekh Maulana Muhammad Musa Ar-Ruhani Al-Bazi dan para ulama yang lain. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal afu minkum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas perkongsian kita pada minggu ini membicarakan kitab Barakatul Makiyah fi Salawatin Nabawiyah karangan Syekh Maulana Muhammad Musa Ar-Ruhani Al-Bazi. Alhamdulillah, Al-Fadhil Ustaz mengkongsikan berkenaan dengan keberkatan kitab ini. Semoga rakan-rakan saya boleh mendapatkan sama-sama untuk kita beramal sentiasa
dalam kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak Ustaz atas Sama-sama, ilmunya. Kami doakan kesihatan Ustaz Amin, ya berterusan. Rab. Semoga Amin, dapat ya terus memberikan ilmu bersama-sama dengan rakan-rakan pendengar dan juga peminat Maulid Adikim FM. Dan terima kasih juga untuk anda yang terus setia bersama-sama kami menyokong dengan malam